Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam video Train the Speaker seterusnya. Yang mana sebelum ni setelah saya tunjukkan 9 kelebihan untuk menjadi seorang speaker. So video kali ini agak aneh kerana kita akan masuk dengan lebih mendalam lagi. Apakah skill-skill yang luar biasa yang jarang-jarang orang lain tahu tentang bagaimana untuk kita berani bercakap di hadapan khalayak untuk kita mengumpulkan suatu keberanian yang luar biasa, bukan keberanian biasa-biasa saja, ini keberanian yang luar biasa untuk kita bercakap di hadapan klien, di hadapan penonton dan audiens, seterusnya meningkatkan rasa gah dan respeknya, hormatnya mereka ni kepada kita sebagai speaker yang bercakap di hadapan. Okay. So, apa yang saya akan tunjukkan technical, apakah yang wajar anda lakukan dan jangan sesekali anda lakukan, ya. TTS, Train the Speaker untuk tahun 2020 ini. Okay. Saya akan tunjukkan ya, MSM ni maksudnya Muhammad Safir Mahmud lah nama saya, okay, selaku coach anda pada hari ini. Now, sila fokus ya terhadap apa yang bakal saya tunjukkan kerana apa yang bakal saya kongsikan ini bunyinya, kelihatannya agak pelik. Tetapi trust me on this, anda akan jadi speaker yang luar biasa. Cuba anda lihat pada gambar ini. Kalau anda lihat dia seorang pemburu ini dengan wajahnya tersenyum kerana telah berjaya membunuh seekor singa. Bayangkan. Kalau pemburu yang sama juga tanpa senapang, tanpa topi, kalau dia berjalan di tengah-tengah bandar tu, anda tak sangka bahawa insan yang tersenyum agak manis ini adalah merupakan seorang pemburu yang mampu membunuh seekor singa yang ganas. Dan anda lihatlah juga pada singa yang telah berjaya ditumbangkan oleh pemburu ini. Kalaulah tanpa pemburu ini di dalam gambar ini, anda menyangka seolah-olah singa yang ganas ini sedang tidur. Persoalan saya mudah saja untuk anda semua. Siapakah yang lebih ganas? Siapakah pemangsa yang paling ganas dalam gambar ini? Dan anda feel manusia adalah yang paling ganas di atas muka bumi. Manusia jugalah kedudukannya yang paling atas di dalam rantaian makanan. Tahukah anda, kita banyak berjumpa dengan orang setiap hari berbanding dengan singa dan harimau. Namun begitu, bila mindset kita ni bukanlah pemangsa seperti haiwan yang dalam hutan. Tapi ketahuilah, di luar sana, banyak manusia di dalam gambarnya tersenyum dengan manis. Tetapi hatinya sangat ganas, lebih ganas daripada singa dan serigala. Jadi ini adalah ilmu yang saya kongsikan untuk anda dan juga untuk diri saya sendiri. Bahawa kita kena berhati-hati terhadap insan-insan di sekeliling kita. Namun begitu, janganlah kita ni jadi penakut. Kita boleh gunakan sifat kepemangsaan yang Allah kurniakan ke atas diri kita untuk kita laksanakan bisnes kita. Tetapi dengan cara yang betul, bukan cara yang salah. Tapi ilmu yang bakal saya kongsikan ini mungkin boleh disalahgunakan. Tetapi saya clear cut, saya beritahu kalian semua awal-awal jangan salah gunakan ilmu yang saya kongsikan. Kerana ilmu yang saya kongsikan ini anda buat dengan cara yang betul pun anda boleh berjaya, dengan cara yang salah pun anda boleh berjaya. Tapi bila berjaya dengan cara yang salah, natijahnya di akhirat kelak lah. Jadi hati-hati, saya akan ajar anda setulus ikhlas saya. Dengan nawaitu, anda tidaklah seganas dan rakus macam pemburu dalam gambar. Cuba anda renung pada gambar singa yang sangat ganas ini. Perhatikan mata singa ini. Penglihatannya yang amat tajam, tenungannya yang sudah amat-amat fokus,
sangat-sangat bersedia untuk menerkam mangsa. Bayangkan kalau diri anda berada tolak campur 5 meter daripada singa ini. Dengan keadaan anda tiada sebarang senjata, dengan keadaan yang mana tidak ada tempat untuk anda menyorok dan bersembunyi, singa ini telah ready nak terkam anda. Sudah pasti anda sudah pun lemah, jiwa anda sudah hilang harapan dan sudah mula bertaubat kerana telah bersedia untuk bertemu dengan Maha Pencipta. Inilah dia kelebihan pemangsa seperti manusia. Kita tak sama macam haiwan-haiwan lain, ya, yang mana kita ni tak sama macam arnab. Arnab matanya di tepi. Sama jugalah dengan kambing, ya, kambing mata dia kat tepi. Tapi kita mata kita straight kat depan macam singa juga, betul? Kan biji mata manusia kan di hadapan betul. Dia bukan tepi macam cicak, tepi macam binatang-binatang yang lebih kecil lagi. Tapi mata kita fix. Duduknya di hadapan muka kita, yang mana manusia juga ada daya fokus. Manusia juga ada keupayaan untuk menerkam wa ima melalui renungan. Kalau nak nampak singa macam ni punya biji mata, dia punya fokus, ready nak terkam anda, saya nak anda amati betul-betul. Kalaulah yang merenung anda bukan singa, tapi biji mata ni, wanita ataupun lelaki, tetapi bila bercakap dengan anda secara bersungguh-sungguh dengan eye contact yang fokus menumpu, ketahuilah pula sebenarnya apa saja biji mata yang straight memandang kepada wajah anda apabila bercakap, secara automatis anda cenderung untuk menyerah diri. Maksud saya menyerah diri ni bukan menyerah diri secara negatif. Maksudnya menyerah diri untuk mendengar. Menyerah diri untuk menerima apa saja saranan, lontaran dan juga luahan. That is why bila kita nak jadi speaker yang hebat, tak kisahlah nak memprospek sesiapa pun, kena ada eye contact, ya, kena ada, ya, satu pandangan yang menumpu, yang mana di dalam hati kita ni kena ada sedikit elemen pemangsaan, sikit lah, supaya segala klien dan prospek bila dia lihat biji mata kita, dia terus ada elemen mangsa tu. Tapi dari segi positif, ya, saya ajar dari segi positif, untuk mereka secara sedar juga berasa penting untuk mereka mendengar lontaran anda, lantas membeli produk yang anda sarankan. Itu dia. Itu skill dia. Kena ada eye contact, tapi eye contact saja tak cukup. Kena ada eye contact yang mana anda nak sangat klien tu membeli produk dengan anda. Sila lihat pada gambar ini. Kalaulah anda terkena terkaman, ya, di tangan seekor singa, tak silap saya, dengan kuku yang tajam macam ni. Kita tahu, ya, peranan kuku dalam animal kingdom, kuku yang panjang macam ni, khususnya pada haiwan-haiwan pemangsa ataupun haiwan ganas lah, seperti harimau dan singa. Peranan kuku adalah untuk menerkam dan mendapatkan mangsa. Itu kelebihan. Jadi kalau anda lihat pada manusia, kita fikir balik. Kenapa kita masih lagi ada kuku pada jari kita ni? Kenapa perlunya kuku pula dah? Adakah sekadar menggaru badan ketika gatal saja? Tahukah anda kalau kita garu diri kita, ya, terkuat sikit garuan, kita menggaru badan kita, kita juga boleh cederakan diri kita sendiri, betul? Itu baru menggaru kena kuku. Tapi tahukah anda, dalam psikologi kuku ni, sebenarnya ada ciri-ciri keupayaan anda untuk menerkam klien anda. Nah, ini bukan menerkam dari segi negatif, bersifat seksual lah, tidak. Maksud saya macam ni. Dikala anda bercakap dengan klien dengan fokus, tak kisahlah
secara prospecting klien satu persatu ataupun di dalam event yang besar, anda bercakap dengan audiens yang ramai. Yes, of course anda sukar nak tengok biji mata semua para hadirin, betul? Tapi ada satu lagi cara untuk anda mempunyai intonasi seorang jurucakap ataupun seorang pemimpin yang ada gah, yang ada orang kata kekuatan, seperti seorang pemimpin perangan macam zaman dulu, macam panglima-panglima perang pada zaman dulu. Jikalau anda rasa gelabah, kalau anda rasa macam ni, segan ataupun gugup, gigil bila bercakap di hadapan ramai orang, secara perlahan tengok kuku anda. Di situ secara subconscious, secara minda sepada sedar, anda akan dapat balik skill kepemangsaan anda bila anda bercakap pada audiens. Bunyi agak pelik, tapi itulah hakikat dia. Yes, kuku kita cantik, tetapi kalau anda gelabah setiap kali bercakap di hadapan ramai orang, perlahan tengok kuku anda. Anda akan dapat balik momentum dan juga garangnya anda di atas pentas. Dan kalau anda lihat pada gambar ini, apakah perasaan anda bila anda melihat air yang jernih? Saya nak tanya anda, apa perasaan anda bila melihat air yang jernih? Now, lazimnya kalau kita sesat di dalam hutan ataupun di atas padang pasir, perkara pertama yang timbul dalam minda kita ialah di manakah sumber air. Dan air ni kalau di dalam hutan, kalau anda nampak sungai, kita jumpa sungai, anda akan lihat air tersebut bila terkena cahaya matahari dia berkilau-kilau. Sifat air ni bila dia terkena cahaya, ianya berkilau-kilau. Sama juga kalau anda berada di atas padang pasir, anda sangkakan itu air, tetapi itu adalah logam maya ataupun miraj. Miraj ni dia macam air-air yang macam wap air, tapi dia ada orang kata seolah-olah macam dia berkocak-kocak air dia. Dia miraj. Apabila manusia berada di dalam keadaan tertekan, keadaan bermasalah, khususnya kalau sesat dalam hutan ataupun di padang pasir, dalam minda dia cari air, dan ciri air yang mereka lihat, ingat, rekod dalam minda mereka, dalam baka mereka ialah air sifat dia berkilau-kilau. So bila dia nampak air sifat dia berkilau-kilau, terus datang elemen haus dan rasa haus dan rasa ingin memuaskan kehausan. Itu psikologi dia, rasa nak puaskan kehausan. Satulah bila anda, khususnya wanita, bila nampak benda berkilau-kilau, dia rasa nak memiliki perkara itu. Sebenarnya dia hauskan, dalam erti kata subconscious ni, dia hauskan benda berkilau-kilau. That is why, kalau anda lihat pada gambar ini, ini sangat hebat insan ini. Dia pakai atas badan dia, daripada atas kepala tiara tu, dengan tangan dia, biji jari dia tu ada cincin, dengan baju dia penuh dengan segala orang kata sequence ataupun kerongsang, dengan dia punya rantai, dengan dia punya gelang, dengan dia punya cincin, semuanya merelit-relit dalam bahasa orang Kedah, dalam bahasa utara merelit, berkilau-kilauan. Tahukah anda bahawa bila anda berpenampilan banyak glittering atas badan anda, cuma janganlah orang kata eksesif macam yang dalam gambar ni, anda sebenarnya melahirkan secara subconscious elemen kehausan orang untuk mendapatkan apa yang ada di atas badan anda. So katakanlah dengan keadaan anda memakai pakaian yang berkilau-kilauan sedikit, ada bling-bling sikit, produk apa yang anda cakap dalam tangan anda ni, rupa-rupanya klien dan prospek dia dah fokus dalam minda dia haus nak dapatkan. So segala apa yang anda endorse, dia akan cenderung secara subconscious untuk mendapatkan produk dalam tangan anda. Ni memang pelik sangat ilmu ni. Betul kalau anda lihat dalam gambar ni walaupun yang ini meriah sangat dia punya bling-bling dia, tapi kalau anda lihat macam ni, jam yang amat bling-bling macam ni, so anda lihat, wah, sangat mewah, wah, baguslah kalau dapat memiliki jam yang macam ni, wow, ini memang aku nak dapat sebiji. Kalau dapat macam ni, sebiji jam macam ni memang best sangat. Dia lambang kemewahan. So orang suka pada kemewahan. Why?
Selama ni ramai orang hidup susah. Jadi mereka dahagakan kemewahan. Mereka dahagakan kesenangan. So, anda sebagai speaker bila bercakap ke depan, mereka dahagakan segala apa yang anda sarankan, semuanya mereka cenderung untuk ikut cakap anda. That is why kalau anda sebagai seorang yang berucap ke depan, bunyinya agak pelik, tapi saya sarankan anda pakai bling-bling sikit. Jangan bling-bling macam rapper, janganlah tu terlampau teruk, terlampau berlebihan. Dia cukup-cukup Sama juga kalau anda lihat wanita suka sangat pakai lip gloss ke lipstick yang berkilat-kilat macam ni. Bila orang tengok macam, lain macam satu tarikan yang agak, orang kata, yelah, terus saya cakap, dia ada sedikit sexualize kat situ. Tapi anda kena berpada-pada lah. Kita kalau boleh jaga ikhtilat juga, jaga aurat kita bila kita berniaga. Namun begitu, saya nak beritahu anda, benda-benda perkara seperti orang kata pakaian yang bling-bling ni janganlah sampai terlebih sehingga ianya menampakkan elemen riak. Dan kalau macam wanita pula, janganlah pakai lip gloss yang macam dalam gambar ni. Nanti sekarang anda tarik orang kata orang lelaki lain pula mempunyai perasaan seksual pada anda. So kita kalau boleh biarlah ianya dijalankan secara terkawal. Lipstick janganlah macam dalam gambar ni terlampau melebih sangat. Pakai jam okey, pakai gelang emas okey orang perempuan. Orang lelaki pakailah tie clip yang ada bling-bling sikit. Itu pun dah cukup dah. Asalkan ianya menjadi satu tumpuan untuk prospek dan klien anda memandang straight pada anda untuk mereka mendengar segala apa yang anda jual. So penting tidak ramai orang tahu bagaimana untuk menyampaikan cerita. Lebih teruk mereka tak tahu pun yang mereka tak tahu bagaimana untuk menyampaikan cerita. Ini hati-hati So bila anda nak bercakap pada klien, prospek, audience, anda kena tahulah isi penting. Okay? Penampilan aja tak cukup, isi penting perucapan itu pun penting. Okay? Nah, antara masalah yang lazim bila orang bercakap di atas pentas atau membuat prospektif pada klien, tidak ada poin yang jelas, tak ada poin-poin yang power, tak ada faedah yang bermakna untuk audience, tidak ada flow yang jelas antara satu fakta yang lain. Okay? Kemudian terlampau detail pun tak boleh. Itu penting, jangan terlampau detail sangat. Okay? Persembahan terlalu panjang, jarang kita lihat persembahan yang tepat, padat dan sampai. Itu memang jarang lah. Kalau anda dapat kata spot on, memang spot on, memang fantastic, memang mudah, memang elemen, lagi seronok orang nak join anda, jadi stokis anda, jadi ejen anda. Tak penting masa bermula, yang penting masa berhenti. Kalau anda terstart lewat, memang salah sebenarnya start lewat tu. Tapi kalau anda termula lewat dalam ucapan anda, pastikan juga anda habis tepat bermasanya. Kerana kita tak membazirkan masa stokis dan ejen dan juga klien kita. So, kita sambung di sesi trainer speaker seterusnya. Lemah pincang itu semua saya. Allah Ta'ala jelah Tuhan yang maha sempurna, maha hebat. InsyaAllah kita jumpa di angkasa kejayaan. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.